Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Said akan membentangkan impak pelancongan pelayaran cruise tourism di Sabah terhadap ekonomi dalam subjek geografi pelancongan. Yang pertama adalah pengenalan. Kapal pelayaran pelancongan sangat berpotensi dalam meningkatkan ekonomi dalam sesebuah negara. Cruise tourism ini mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara dan berupaya memberikan pengalaman yang menarik kepada para pelancong. Berbagai perkhidmatan serta fasiliti yang disediakan dalam sektor pelancongan ini. Bukan itu sahaja, pelancongan pelayaran ini juga merupakan pelancongan yang berasaskan pengalaman dalam kapal dan merentasi pelabuhan dengan jadual perjalanan yang berstruktur. Antara negara yang terkenal dalam pelancongan pelayaran ini adalah negara Jepun, Korea, Amerika Syarikat dan Itali. Cruise tourism ini dapat dikategorikan dalam pelbagai jenis pelayaran seperti sungai, pelayaran ekstrim, pelayaran yacht dan pelayaran luxury. Oleh itu, terdapat beberapa impak positif dan negatif dalam pelayaran pelancongan cruise tourism ini terhadap ekonomi. Yang pertama adalah impak positif, iaitu meningkatkan peluang pekerjaan. Berbagai kemahiran yang diperlukan dalam sektor pelancongan ini seperti bidang kulinari, teknikal, pengiklanan dan sebanyak lagi. Apabila cruise tourism ini semakin meningkat, pihak cruise tourism akan menyediakan pelbagai pekerjaan di dalam kapal. Antara pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor ini seperti kulinari, teknikal, persembahan, keselamatan, perniagaan dan sebagainya. Justru itu, ekonomi taraf hidup seseorang dapat dipertingkatkan. Selain itu adalah meningkatkan pelaburan asing. Pelaburan asing merupakan salah satu sumber utama bagi pembangunan ekonomi negara. Pelancongan perkapalan ini mampu menarik pelabur asing untuk melaburkan dana dalam sesebuah negara. Dengan itu, penyediaan sektor pelancongan yang sistematik oleh pihak kerajaan akan memudahkan peningkatan ekonomi. Di samping itu juga, pelbagai kelebihan akan diperoleh seperti jaminan ekonomi akan sentiasa terpelihara kerana pelaburan asing akan sentiasa meningkatkan kemajuan ekonomi negara dalam sesuatu jangka masa yang panjang. Berikutnya ialah pendapatan KDNK negara bertambah. Tidak dinafikan bahawa sektor pelancongan memberikan sumbangan yang ketara kepada KDNK negara. Hal ini kerana pelancongan di negara kita dapat memberi daya saing yang kuat di peringkat antarabangsa. Kapal-kapal pelancong dari negara lain yang datang berlabuh di negara kita akan menyebabkan ekonomi negara meningkat. Hal ini kerana mereka perlu membayar cukai pelabuhan yang berlabuh di sempadan lautan. Sebagai contoh, kapal Mega Cruise Indonesia yang berlabuh di sempadan perairan Malaysia di Tawau, Sabah. Di samping itu juga, terdapat impak negatif dalam sektor pelancongan cruise tourism ini. Antaranya ialah persaingan ekonomi antara sektor pelancongan lain semakin sengit. Pelancongan cruise tourism ini akan memberikan kesan ekonomi kepada sektor pelancongan yang lain. Pengusaha pelancongan desa terpaksa bersaing dengan pengusaha yang besar. Hal ini kerana mereka kurang mendapat sambutan disebabkan pelancong asing lebih gemar kepada pelancongan cruise tourism dan menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Selain itu, bagi negara yang tidak menjalankan pelancongan cruise tourism, kurang mendapat sambutan dalam sektor pelancongan perkapalan ini. Kos penyelenggaraan yang tinggi juga merupakan impak negatif bagi sektor pelancongan ini. Menggunakan teknologi digital yang tinggi dalam bidang perkapalan dan pelabuhan, antaranya ialah teknologi AIS, radar dan sebagainya. Bukan itu sahaja, teknologi moden juga memerlukan penyelenggaraan yang tinggi di atas kapal apabila berlaku kerosakan. Selain itu juga, pihak pelancongan terpaksa menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Terdapat beberapa cadangan untuk memasarkan pelancongan cruise tourism, antaranya ialah media massa dan elektronik. Pihak atasan cruise tourism hendaklah menggunakan kaedah media massa untuk memasarkan pelancongan tourism ini. Sebagai contohnya, menyiarkan kelebihan-kelebihan cruise tourism melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Bagi media elektronik pula adalah seperti radio, televisyen dan akhbar. Selain itu, membuat tinjauan dan penyelidikan. Menambah baikan dibuat bagi tujuan meningkatkan mutu dan kualiti pemasaran pelancongan cruise tourism. Melaksanakan penyelidikan dengan lebih mendalam di peringkat antarabangsa supaya pelancongan cruise tourism dapat diketahui oleh pihak atasan negara lain. Bukan itu saja, juga terdapat cadangan untuk meningkatkan industri pelancongan cruise tourism, iaitu menggalakkan pergolongan muda dalam bidang pelancongan di peringkat pendidikan, menyediakan banyak tempat yang menarik dan strategik. Hal ini dapat menarik pelancong untuk melancong dalam sektor cruise tourism, serta menganjurkan acara di peringkat antarabangsa dan menambah pakej pelancongan agar para pelancong tertarik untuk melancong dengan cruise tourism.
Kesimpulannya, impak positif dan negatif pelancongan cruise tourism memainkan peranan yang penting bagi menjaga kestabilan ekonomi negara. Dengan itu, setiap pihak sama ada pihak kerajaan maupun swasta perlu memainkan peranan yang penting agar ekonomi negara dalam sektor pelancongan tidak tergugat.